Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita masuk dalam bab yang baru, bab 19. Tajuknya ialah salat sunat menampung kefarduan. Pendidikan Islam tingkatan 2 pada muka surat 141. Seperti biasa, sila bersedia sambil Anda menonton video pembelajaran kali ini. Baik, kita pergi kepada apa yang akan Anda pelajari dalam bab ini. Yang pertama, pengertian solat sunat. Yang kedua, turutan pelaksanaan solat sunat rawatib. Yang ketiga, kaifiat ataupun tata cara menunaikan solat sunat. Yang keempat, hikmah solat sunat. Ada 4 perkara penting sahaja yang akan Anda pelajari dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada yang pertama, yaitulah pengertian solat sunat. Kita selalu mengerjakan solat sunat. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat? Baik, solat sunat ini sebenarnya terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, solat sunat rawatib, solat tarawih, dan juga solat witir. Kita pergi kepada solat rawatib. Apa maksudnya? Yaitulah solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya mengikut waktu solat fardu. Itulah waktunya ikut kepada solat fardu. Yang kedua, solat tarawih. Maksudnya solat sunat untuk menghidupkan malam Ramadan, hanya dilaksanakan pada Ramadan sahaja. Yang terakhir, solat witir, yaitulah solat sunat yang dilaksanakan sebagai penutup bagi solat malam. Jadi itu adalah maksud kepada solat sunat rawatib, solat sunat tarawih, dan juga solat sunat witir. Kita pergi kepada yang berikutnya, turutan pelaksanaan solat sunat rawatib. Baik, sebelum Ustaz terangkan untuk bahagian ini, sila tengok di bahagian bawah. Kita lihat petunjuk mengikut warna. Yang berwarna putih, ditanda berwarna putih adalah solat fardu. Berwarna orange, solat sunat rawatib muakkadah. Maksudnya adalah solat sunat yang sangat-sangat digalakkan ataupun dituntut. Yang berwarna biru, solat sunat rawatib ghair muakkadah adalah solat sunat yang digalakkan sahaja. Baik, kita pergi kepada yang pertama, solat subuh. Solat sunat sebelum solat subuh adalah sangat digalakkan. Oke, yang kedua, untuk yang kedua ada 2 bahagian, yaitulah solat zuhur dengan solat Jumaat. Ustaz terangkan dahulu solat zuhur. Solat sunat sebelum solat zuhur adalah sangat-sangat dituntut, dan solat sunat selepas zuhur juga sangat dituntut. Baik, untuk solat Jumaat pula, solat sunat sebelum solat Jumaat adalah dituntut, dan solat sunat selepas solat Jumaat juga dituntut. Baik, yang ketiga, untuk solat asar. Solat asar ini sebelumnya ada 2 rakaat solat sunatnya. Maka kedua-duanya adalah ghairu muakkadah ataupun digalakkan. Dan mestilah dilaksanakan dengan 2 rakaat. Baik, yang keempat, solat maghrib. Solat sunat sebelum solat maghrib adalah digalakkan, dan solat sunat selepas daripada solat maghrib adalah sangat digalakkan. Rawatib, solat sunat rawatib muakkadah. Yang terakhir, solat isya. Solat sunat sebelum solat isya adalah digalakkan, ghairu muakkadah, dan selepasnya adalah muakkadah ataupun sangat digalakkan. Jadi apa yang Ustaz terangkan tadi adalah turutan pelaksanaan solat sunat rawatib dalam sehari semalam. Baik, kita pergi kepada
kaifiat menunaikan solat sunat. Tata cara menunaikan solat sunat. Yang pertama, solat sunat rawatib. Dari sudut bilangan rakaat adalah 2 rakaat dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Waktunya adalah sebelum solat fardu, yakni kita panggil qabliyah, ataupun selepas solat fardu kita panggil sebagai ba'diyah. Adakah dilaksanakan bersendirian atau berjemaah? Dilaksanakan bersendirian. Bacaan selepas Al-Fatihah adalah Rasulullah SAW membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dalam solat rawatib subuh dan isya sahaja Nabi akan baca 2 surah ini. Adapun dalam solat yang lain tidak ditentukan surahnya. Kita boleh pilih mana-mana surah yang kita suka. Baik, seterusnya solat tarawih. Bilangan rakaat adalah 20 rakaat tetapi boleh dilaksanakan dengan 8 rakaat mengikut kemampuan. Waktunya pula di antara solat isya dan subuh sebelum solat witir pada malam-malam Ramadan. Sebelum antara maghrib dengan isya. Sendiri ataupun berjemaah boleh dilaksanakan secara bersendirian, tetapi berjemaah itu lebih afdal. Seterusnya bacaan selepas Al-Fatihah. Tidak ditentukan bacaan surah. Sebaik-baiknya imam cuba mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam masa sebulan. Ini adalah solat tarawih. Seterusnya adalah solat witir. Bilangan solat witir, bilangan rakaat solat witir adalah dalam bilangan ganjil, yaitulah bermula daripada 3 rakaat 2 salam hingga 11 rakaat 6 salam. Dan kena ingat, makruh dilaksanakan solat witir ini hanya 1 rakaat saja. Makruh hukumnya. Bila dilaksanakan, itulah setiap malam boleh buat. Selepas daripada solat isya dan solat-solat sunat yang lain sebelum terbit fajar, yaitulah sebelum solat subuh. Sunat dilakukan pada akhir malam. Bersendirian atau berjemaah? Jawabannya bersendirian jika ingin bangun malam, atau boleh juga berjemaah jika solat tarawih bersama dengan imam. Bacaan selepas Al-Fatihah, apa surahnya yang perlu dibaca? Pada rakaat pertama membaca surah Al-A'la. Rakaat kedua adalah surah Al-Kafirun. Rakaat ketiga ialah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kita biasanya buat ini pada Ramadan lah, selalu kita buat. Baik, tengok di bawahnya. Jika solat lebih daripada 3 rakaat, maka diulang bacaan surah-surah tersebut. Ulang saja surah-surah ini. Baik, yang terakhir kunut. Sunat membaca doa kunut ketika i'tidal pada rakaat terakhir mulai malam ke-16 Ramadan. Ini pun pada Ramadan kita buat, kita praktikkan setiap pada bulan Ramadan pada malam ke-16. Baik, seterusnya hikmah solat sunat. Apa kelebihan solat sunat nih? Yang pertama, menyempurnakan ibadah kepada Allah, karena solat rawatib ini menampung kekurangan yang ada ketika melaksanakan solat fardu. Jadi fungsi utama solat sunat adalah menampung kekurangan yang ada pada solat fardu yang telah kita laksanakan. Bila kita solat fardu, subuh, zuhur dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak khusyuk sebab teringat dengan perkara lain walaupun dalam solat. Maka ini telah mengurangkan pahala dalam solat kita. Maka cara untuk menampung kekurangan tersebut adalah dengan melaksanakan solat sunat. Yang kedua, menambah khusyuk ketika solat fardu, kerana solat rawatib mempersiapkan hati untuk melaksanakan solat fardu. Yang ketiga, membantu pembakaran tenaga yang terhasil daripada makanan yang dimakan ketika berbuka puasa, kerana solat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana. Yang keempat, menambah kesihatan badan melalui peningkatan aktiviti otot badan
peningkatan kadar metabolisme badan, dan penurunan berat badan. Jadi itu sahaja pembelajaran pada kali ini. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.